So bolehlah kita mulakan kelas kita pagi ni dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, so kita sambung hari ni untuk topik yang seterusnya. Kau ikut kat sini ni page, kalau nak refer textbook dia adalah page 207. Okay, so solving trigonometric equations using graphical method. Okay, means solving kat sini maksud dia awak akan find intersection point. Intersection point dia mesti datang daripada two graph. So two graph ni siapa? Graph yang pertama adalah graph trigo sendiri. Sama ada sin theta, cos theta, tangent theta, 2 sin theta. Okay, ada banyak bentuk graph hari itu kita belajar. Dan satu lagi ialah straight line. Straight line ni biasanya datang daripada y equal apalah. Straight line ni biasa dia mx plus c. Tapi kalau curve ni mungkin x dia kat bawah. So tak tahulah apa kat atas ni Maybe 1, maybe 2, maybe pi. Okay, yang star ni maksudnya boleh berubah-ubah. Tapi awak tengok x yang pertama dekat atas ke bawah ni, dia ada beza sikit. Yang first x kita dekat mana? Atas ke bawah? Tak ada pecahan. So dekat atas. Okay, yang second ni dia jadi curve bila x kita di bawah. Okay, so bila curve awak kena lukis curve lah. Okay, so macam mana awak nak lukis straight line? Cuba ingat balik macam mana kita nak lukis straight line yang ringkas. Okay, straight line macam mana nak lukis? Y-axis, x-axis and the intersect. Okay, boleh. Okay, straight line biasanya at least berapa point awak kena dapatkan? 2 cikgu. Betul, at least 2 points. Sebab bila awak dapat 2 points, awak boleh plot, then awak boleh buat straight line. Okay, tapi kalau curve, boleh tak 2 point? Tak boleh sebab dia curve. So at least berapa point? 3. Okay, good. So at least 3 point. Okay, sebabnya kalau awak buat 2 je, nanti awak buat straight. So tapi kalau awak buat 3, maybe dia kat bawah ni. So kita akan curvekan dia. Okay, so dia ada 2 bentuk sajalah. Maksudnya first one is graph trigo, tak ada masalah sebab sepatutnya dah belajar dah. Macam mana nak lukis graph sin, cos and tangent. So yang satu lagi tu mesti awak kena ingat yang straight line or curve ni mesti in the same diagram. Maksudnya pada kertas yang sama, bukan buat berasingan lah. Sebab kita nak cari intersection. Okay. So cikgu teruskan dengan questions. Okay, question dia kata y equal, sekejap. Okay, so dia ada bagi kat sini. Dia suruh awak draw. Kalau draw itu ingat lagi tak? Draw tu guna graph paper ke test pad?
Draw guna Paper. test pad. Paper. Graf. Kalau sketch baru guna A4 ataupun testpad lah. Okey, draw ni kena lukis dengan laka lain kan. Okey, so kena lukis lain Untuk kes ni lukis kena ada graph paper. Kemudian dia ada sambungan dia, then state the solution. Okay, solutions. Okay, tu. Okay, so kalau awak tengok sini ada dua soalan. Yang pertama, awak kena draw. Kemudian state dia nak solution. Dia ada dua bentuk juga. Yang pertama, state the solutions. Secondly is state the number of solution. Kalau solution ni biasa kita nak koordinat X. Koordinat X. Okay, so secara gambaran dia sebelum pergi ke graf, awak kena tahu graf awak nanti, katakan graf awak sine. Then awak ada satu lagi straight line, contoh satu straight line. So apa yang kita masukkan dengan intersection ialah, okay, so tengok sini sekejap lah. Okay, intersection ialah kawasan yang intersect. So ada berapa intersection point untuk kes ni? Dua. Satu ke dua? Dua. Dia nampak ni, yang ni pun okay. So kalau dia nak solution, awak kena sebut berapa sini huruf X kan koordinat. So berapa huruf sini kosong lah. So solution dia ialah 0 and katakan sini cikgu letak pi per 3 contoh So pi per 3. Okay, dan dia boleh keluar number of solution. Number tu bilangan. So number of solution 2. Yang kita intersect tu ada 2 points. So 2 saja. Tapi kalau dia nak minta solutions, awak kena bagi koordinat X. Okay, so untuk kes ni, kita boleh tak lukiskan Y equal sin 2X? Ada masalah tak? Sepatutnya tak ada kan? Tak ada. Awak tahu dia Tak ada punya teacher. cycle berapa cycle? Cycle ada 2. Ada 2, amplitude? 1. 1. 2. Okay, ada shifted tak kat sini? Nope, tak ada. Tak ada. Tak ada Kat sini tak ada shifted. Kalau ikut silibus awak dia panggil translation. Translation tu pergerakan kan. Okay, so tak ada shifted. So tengok pula scale dia bagi stop sampai pi sahaja. Sebab dia nak kecilkan graf ni Okay, so awak pun ambil kertas graf. Disebabkan draw, awak kena pakai kertas graf lah ni So sepatutnya awak potongkan berapa senggat? Sebab dia 2 pi kan? 8 teacher. 8. Sepatutnya 8 tapi kita stop sampai? Perlu tak sampai 8? Kalau ikut cerita soalan tu. Sampai 2 pi. Tapi dia dah suruh kita sampai pi, kita nak stop sampai berapa? Oh, sampai 4. Oh, 4. Jelas dia Dia nak kecilkan. So katakan kita sepatutnya 8 tapi kita tak sambung dah sebab kita tahu dia nak stop sampai pi. So stop sampai 4 senggat saja. Okay. Then awak tengok dia punya amplitude tadi 1 je. 1, 2, 3. Okay, 1. Kalau kertas graf awak tu ambil 2 cm 2 cm. Okay, so 1 nak ambil kat mana? Kat sini cikgu ambil kotak yang keempat. Kat rumah awak ada kertas graf tak? Tak ada teacher. Ada. Tak beli lah awak tahun ni tu. Kalau tidak, order Shopee ke? Okay, sebabnya nanti tajuk selepas ni pun ada tajuk graf ni. Saya rasa maths pun ada tajuk graf juga.
yang sukatan tu Okay, so bila awak dapat pi sahaja, macam mana nak dividekan dia punya section ni? Pi over 2 kat tengah. Okay, so pi over berapa lagi? Pi over 3. Tengok berapa fraction kat sini. 1, 2, 3, 4. Ada 4 pecahan. Pi over 4. Kalau awak tak nampak, awak kena imagine masa awak belajar dulu lah, masa sekolah rendah dulu. Sekolah rendah dulu kan awak belajar kalau segi 4 potong kepada 4 bahagian. So setiap ni 1/4. Sampai sini nanti dah ada di 2/4. Sama je kes ni, cuma ni tak nampak dia punya segi 4 tu Tapi yang ni yang senggat ni ibaratnya segi 4 lah. Okay, so kita dah dapat yang itu. Boleh start plot lah. Plot dia sign start dengan 0 ke number? 0. Okay, so awak sepatutnya sebab ini kita graph, kita plot 0, then naik 1, 0, negative 1, okay 0. Dia tak ada apa-apa shifted, so boleh sambung terus. Okay, dah sambung. Nama graf ni ialah y equal sin 2x. Okay, memang nampak dia satu cycle sebab dia stop sampai pi Okay, so sekarang settle untuk question y equal sin 2x. Dia ada lagi permintaan dia y equal x over 2 pi. Okay, so awak pun check lah x ni kat atas ke kat bawah? Kat bawah. Nampak macam kat bawah Nampak lah. Atas. Kan awak sebut x per 2 pi, x per X kat atas. kat atas, takut menigau lah gitu. Okay, so x kat atas maksudnya at least 2 point. So biasa kita buat jadual lah untuk senang kira. Okay, 2 point maksudnya jadual awak pun 2 je. Okay, jadual kita 2 je, ringkas. So dekat x axis, x ni refer lah x axis awak ada 0, ada pi over 4, pi over 2. Ada banyak number ni. Kita pilih je nak yang mana. Biasa nak senang kita pilih 0. So bila awak pilih 0, boleh kira kat sini y equal 0 over 2 pi. So berapa? Dapat 0. Boleh dapat 0 Boleh check. Lepas tu awak nak pilih yang mana? Mana yang senang kira? Pi over 4 ke, pi over 2 ke, pi? Pi. Mestilah yang senang kira pi So kita ambil pi over, ini kita substitute dia punya x tu equal to pi. Pi over 2 pi. So boleh simplify, jadilah 1 over 2 ataupun 0.5. Okay, so kita plot 0, 0. So kat sini. Ini dia 0.5. So cikgu ambil skala tadi sini, so sinilah separuh. Okay, so apa buat? Sebab awak kata memang 2 point saja boleh buat garis lurus, ambil pembaris dan gariskan. Okay, gariskan, stop sampai habis skala awak. Skala awak kat pi, so habiskan dia dekat sini. Okay. So itu sahaja untuk graf. Maksudnya dah berjaya lah dapat satu graf trigo, satu lagi straight line. Okay, sampai graf ada masalah tak kat situ? Rasanya tak ada teacher. Belum lagi. Tak ada ibu. Tak ada So, okay, so kita akan ambil dia punya soalan. Soalan yang seterusnya, state the solution. Okay, dia ada bahagian baru. Yang baru ni kena tulis balik 2 pi sin 2x minus x equal to 0.
Okay, so senang je. Apa awak buat? Awak cari dekat equation yang baru ni, ada tak sama sikit-sikit dengan graf awak? Graf awak namanya sin 2x. Dia sikit pun tak apa, mesti ada sikit yang sama. Ada teacher. Dekat cerita ni. Apa dia? Cuba sebut. Sin 2x. Nak ambil apa? Sin 2x. So awak akan highlight sin 2x. Awak nak dia jadi subjek formula. So dia mesti sin 2x ni mesti sebelah kiri. Yang lain semua kena pindahkan ke sebelah kanan. Macam belajar algebraic formula tu. Okay, so kita sebab tak nak buat direct, kita buat sikit-sikit lah. So 2 pi sin 2x equal x. Ni pindah ni dulu. Then awak sin 2x equal x over 2 pi. Okay, dapat tak sampai sini? Faham teacher? Dapat teacher. Awak tengok apa nama sin 2x tadi? Apa nama sebenar dia? Sin Y. Sin 2x ni ada nama lain dia. Nama lain dia ialah, contoh Amar nama lain dia jejaka pilihan contohlah. So sin 2x ni nama lain Betul, dia itu ialah memang betul. Ayolah. Sin 2x nama lain dia ialah y. Kan? Awak tengok kat graf tu nama dia y. Okay, so y equal x over 2 pi. Okay, bila awak dapat saja y, awak check yang ini. Sebab kali ni graf tu kita dah pernah lukis, sama tak dengan graf yang kita lukis tadi? Sama tak dengan graf yang awak dah pernah lukis tu? Sama teacher. Okay, sebiji sama. Maksudnya dah siap dah kerja awak. Kerja awak dah siap dan memang graf ni lah yang kita nak lukis. So dah lukis, tak perlulah lukis sekali lagi . So kita boleh terus kata solution. Solution dia ialah, okay, baca koordinat x. Intersection point dia kat mana? Okay, yang first kat sini. Berapa koordinat x dia? 0. 0. So satu lagi. 0. Pi over sebab 2. kena guna kertas graf. So kertas graf awak sepatutnya kat sini, sini, baca kat situ. So cikgu ambil dalam textbook sebab dia graf paper. Dia akan dapat 0.46. Teacher, how to get that value? Dapat? Awak pakai graf paper ke? Macam mana dia dapat ni? Kalau pakai pun, dia kena bahagikan lagi ke yang pi over 2 tu? Tengok awak pakai skala tu ada berapa kotak semuanya kat sini. Kotak dia ada berapa? Daripada 0.25 pi pergi ke 0 kan? Beza dia. Jadi 0.25 Betul tak? je. Daripada 0.25 ke 0.5. Oh, faham. Okey, tapi 0.25 ni setiap kotak ni kena bahagi. Awak guna kertas graf ada berapa? Teacher, are you lagging or is it just me? Tak. Lag juga. Teacher, you're lagging. Bagi 10 kan? Alamak. Kalau tu bila bahagi stop. Okey, Teacher, kejap. tak dengar teacher. Dengar tak? Baru dengar. Okey, dengar. Itulah dia tak boleh share screen lah. Berat kot. Okey, sekejap. Okey, siapa lagi yang guna graph paper? Saya. Okey, dapat tak 0.46 ataupun menghampiri lah. Ke awak tak pandai kira? 0.4. Okey, awak tengok dia punya yang kat sini. Kita di antara, awak tengok nombor ni di antara 0.25, 1/4 ni 0.25 dengan 0.5 pi. Okey, so kertas graf awak nanti. Cikgu pun lupa lagi nak download kertas graf. Okey. Okey, kertas graf awak biasa 2 cm ada satu, cikgu kecilkan.
Okey, ni biasanya 2 cm Okey, so sini 0.25. Sini 0.5. Okey, awak check intersection awak stop dekat mana? Kotak yang keberapa? Ni ada 10 ni. Cuba bagi tahu dia stop dekat kotak yang keberapa? Kat kotak 8. Tapi dekat tengah-tengah kotak tu. Macam tepi sikit. 8 dan 9. 8 dan 9 lah. Sini. So dekat kotak yang ke 8.5. Okey, cara kira dia ialah first awak tengok apa dia punya different dia. Perbezaan jarak dia adalah 0.25. Okey, lepas tu ada 10 kotak bahagikan 10. Jadi 0.025. Okey, kemudian darab dengan 8.5 kotak. Okey, cuba darab dapat apa? Sekejap. 0.2125. Okey, dapat 0.0 tak yang kat sini ni bernilai 0.2125, so tambah daripada starting ni. Okey, sampai ke sini ni dah jadi 0.2125 nilai dia, value dia. So starting daripada 0.25 maksudnya kat sini bernilai 0.4625. So biasanya dekat graf kita tak boleh baca lah yang belakang ni. Sebab tu dia bagi 0.46. Boleh tak? Boleh cikgu. Okay, 0 and 0.46 pi. Pi tu jangan lupa sebab scale awak tu memang ada pi. Okay, so make sure guna kertas graf dengan unit 2 cm. Then awak calculate dia punya kotak yang ke berapa. Mungkin kawan awak akan dapat 0.44 ke. Kita terima ikut graf awak ikut graf. Tak boleh lari banyak lah. Kalau dapat 0.2 salah. Okay, tu question 1. Boleh cikgu teruskan? Boleh teacher. Okay, so question 2. Okay, kali ni dia nak sketch. Sekejap tengok apa orang. Hari ni 31, hilang pula 7 orang. Siapa yang 7 tu? Awak punya kelas selepas MAT hari ni apa? Pendidikan Islam. Oh. 7 tu ramai tu tak masuk tu. Masuk kot seorang tu lagi. Tidur Tak tahu teacher. Yang lain kuat semangat dah ni. Ke mak paksa? Tak, InsyaAllah semangat je, semangat. Semangat bagus. Dah tengok result SPM tahun lepas? Dah teacher, tu yang jadi semangat tu. Kalau nak semangat kena tengok maths lah. Maths kalau 5 sinar semua A kan. Ada seorang lah kot, seorang 2. Betul tak? Ada tak Cikgu Hasni bagi tahu? Tak ada teacher. Kalau sinar tahun lepas semua cikgu tengok result dia orang, kalau maths semua A, A plus, A minus gitulah. Ada seorang kot B. Biasa kalau Cikgu Hasni ajar 5 sinar memang boleh score lah A plus tu. Kalau awak follow tu betul. Betul. Sebab dia memang ketua pemeriksa. Tercakap pula kat sini rahsia. Okay, so awak tengok sini. Graf ni pun dekat buku teks juga Okay, pertama dia minta awak sketch. So sketch pakai kertas graf ke tak? Tak payah Tak cikgu. payah. Ya, so cikgu buanglah kertas graf ni. Okay, so biasanya kalau masa exam awak macam ni lah A4 paper. Dia suruh lukis pun kat sini. Melainkan dia ada selitkan graf paper. Dia selitkan garis line kat situ
garis line tu maksudnya macam test pad awak lah, ada line. Okay, so yang pertama dia minta kita sketch. Yang ni graf ni agak berat sebabnya ada amplitude, 2 cycle, ada shifted, ada translation kat situ. Kemudian dia stop scale dia sampai pi. Lepas tu last dia nak number of solutions. So tak perlu bagi koordinat, just bagi tahu berapa saja. Okay, so ada dua graf yang sama kena buat 2 kali. Sebab sepatutnya satu soalan je tapi dia nak bagi 2 bentuk, dia bagi 2. Okay, so apa kita buat? Mula-mula buat graf dulu. Okay, so buat graf macam biasalah. Awak kena starting ni graf cost. Graf cost dia punya amplitude berapa? 3. 3. So bawah -3. Sepatutnya awak buat berapa cycle? 2 cycle. 2 tapi elevated. Okay, 2 cycle. Okay, so 2 cycle. cycle tapi kita senggat 4. 8 jadi 4 je kan? Macam tadi jugalah. So 1, 2, 3, 4. So sini pi. Okay, then disebabkan dia kata sketch, awak tak perlulah buat 1, 2, 3. Tapi janganlah tiba-tiba 3 awak kecil kat sini. Nanti awak nak buat line nanti, takut straight line awak ada number 1, awak tak boleh plot. So buat anggaran 1, 2, 3. Okay, tinggi sikit. So 1, 2, 3 bawah ni. Okay, so awak tahu graph cost starting dia sepatutnya ini kena terpulang lah sekarang awak punya skill dah setakat mana. Skill awak masih lagi nak plot, kemudian ubah plotting ataupun dah boleh bayangkan kat mana graf ni. Contoh kalau awak rasa tak nak buat 2 kali, tak nak padam, awak tahu graf awak sepatutnya macam ni. Sini 3, sini -3. Okay, supaya kita tak padam lah. So kita tahu dia lepas 3, shifted dia ada +2. So jadi berapa? 5. Jadi 5. So untuk graf cikgu ni sepatutnya dah kena. Okay, betul. Sekejap. Sekejap. Sebab tak muat ni 5. So kena turunkan sikit. Teacher, kalau ada shifted tu buat terus je lah kan? Yang shifted tu selalu. Sepatutnya kalau awak dah ada kemahiran tu bayangkan, awak boleh buat terus sebab awak tak bina jadual kat sini. So katakan 5 kat sini. Okay, awak dah nak terus shiftedkan dia. Kalau tidak awak kena buat macam ni. Lepas tu ingat tak hari tu cikgu kata lepas buat ni 3 tambah 2, 5 pindahkan. Ni pindahkan. Lepas tu baru buat. Lepas tu ni kena padam. Okay, kalau tak nak lagi padam-padam, awak kena sketch kat tepi graf yang asal. Graf asal yang ni 3 cos 2x. Ni graf asal. Lepas tu kita nak shifted, kita plus tu, kita tengok sini. Okay, 3 plus 2 jadi 5. Okay, plot kat sini. Lepas tu sini nilai dia 0. 0 plus 2 jadi 2. Okay, sebab tu kita kena spacekan untuk number 2. So kat sini. Lepas tu yang bawah ni tadi -3. Awak kalau plus dengan 2 jadi -1. So kena buat anggaran -1 kat sini. Okay, dan seterusnya dia akan naik balik ke +2. Dan seterusnya dia akan naik balik ke +5. Okay, faham tak maksud cikgu kita terus shiftedkan dia? Dengan cara ada, yang ni kena imagine lah. Imagine tu macam susah sikit nak bayang dalam kepala. So better awak sketch. Sketch cincai-cincai yang kata, tapi kena tepat lah, janganlah sketch kecil sangat. Okay, so ini adalah graf yang sepatutnya kita lukis. Graf dia cos. Okay, awak just bagi tahu cikgu lukis ni betul ke tak? Okay, betul tak cikgu lukis? Salah. Okay, kenapa salah? Sebab bentuk dia
Macam C. Dia tak nampak bentuk C yang lengkuk tu. Salah So graph course hati-hati, dia mesti sini dah ada lengkung. Okay, stop. So sini akan sambung jadi kuadratik semula. Yang ni pun sepatutnya kuadratik, tapi kita dah stop. Kita tak settlekan kuadratik dia. Kita sekejap. Dia kalau dah stop jadi macam tu lah. Dia kena sambung sekatu napas ni. Sekejap. Okay. So ni adalah graph course. Graph course mesti kat sini ni ada curve sikit curve. Jangan buat macam ni pula. Lepas tu boleh jawab soalan A. Soalan A macam tadi, salin balik soalan A. Okay, sebab graf ni nak guna 2 kali, so cikgu akan copy dulu. Sekejap. Okay, awak cuba selesaikan kejap persamaan tu, tengok dapat berapa. Okay, persamaan yang pertama 3x. So 3x cos 2x equal pi or minus 2x. Kita tak pernah lukis lagi garis lurus ke lengkuk ke. So kita kena check dulu. Apa yang sikit-sikit sama namanya. Yang ni tadi 3 cos 2x plus 2. Cos Ada tak 2x, awak nampak nama dia sama? 2x. Okay, cos 2x sama. Ada lagi sikit lagi yang sama. 3. 3 kan? Okay. So yang tak sama tu kena pindah lah. Contoh x ni tak nak sebab dia tak ada dalam cerita graf. Okay, so awak pindahkan dia. Sini awak tinggalkan 3 cos 2x. So equal pi minus 2x. Sepatutnya per x, betul? Tapi kali ni kita tak nak macam ni. Sebab nanti susah nak lukis graf. Kita dividekan satu-satu. Ni per x, yang ni pun per x. Niat kita nak simplify. Sebab ada yang boleh simplify. Pi over x tak boleh Okay, so tulis balik 3 cos 2x equal pi over x minus 2. Okay, dah boleh ke tulis ni jadi y? Tengok ni. Sama ke dengan ni? Sama teacher. Boleh. Jangan tertipu. Tak sama kan? Tak sama. Tak Ada plus tu. Ada plus tu. So awak kena plan macam mana nak ada plus tu. Kebetulan sebelah bawa kanan balik. ni sebelah kanan ni ada negatif, kalau bawa jadi positif. So senanglah kita bawakan je dia ke sebelah sini. So kita akan dapat 3 cos 2x plus 2. Okey, sampai namanya sebiji sama macam ni, sebiji sama, barulah awak bagi tahu dia jadi y. Okey. So bila nama dia y equal pi over x, check dulu x tu kat atas ke kat bawah? Bawah. Kat bawah. Kat bawah kena dapatkan 3 points. So bila 3 point maksudnya table kita tu kena ada 3 lah. Sebab kalau 2 nanti awak terlukis straight line. So dapatkan 3 point. Biasanya dekat x-axis kita ada lebih pada 3. 1, 2, 3, 4, 5. Awak boleh pilih 3. Boleh tak kali ni nak pilih 0? Tak boleh. Cuba fikir. Boleh tak kita nak pilih nanti pi over 0? Tak boleh. Okay, so 0 dilarang sama sekali. Automatic 0 tak terpilih. So mesti pilih lah yang dah ada tu. Pi over 4. Lepas tu katakan awak nak pi over 2. Lepas tu awak nak pi. Awak tak nak 3/4 pi. Ini je awak nak. So kena kira. Setiap satu kena kira. Biasanya kiraan dia kita tak guna kalkulator lah. Sebab kita nak matikan pi tu. Dapat 4 cikgu? Okay, betul. Sebab pi ni mati. Nanti tinggal 4. Siapa yang tak boleh kira macam mati-mati ni, yang pi dengan pi ni memang dekat-dekat, so memang dia boleh cancel. So dekatkan divide 1 over 4. Bawah tu 1 over 4. Dah jadi 4
Okay. So seterusnya, 2, kalau Oh, dapat 2. 1. Okay, dan yang seterusnya 1. Okay, siapa yang tak pandai kira ni? Okay, dan yang terakhir tadi. Okay, dapat je kita plotkan tiga-tiga ni. Semuanya tak ada point, so boleh plot. Contoh pi over 4 mesti plotkan partner dia dengan 4. Pi over 4 dengan 4. 4 tak ada kat sini, kena wujudkan lah. Okay, 4. So, ikut kertas awak sepatutnya tak sentuh lah ni. Okay. Dia ikut kesengetan graf awak kalau graf awak ni terlampau lengkung tadi, tersentuh. Untuk kes ni sebenarnya dia tak sentuh Okay, pi over 2 dapat 2. Kemudian pi dapat 1. So semua number ada untuk x, y axis. Okay, nampak? Bila awak buat 3 point, awak nampak dia bukan straight line. So awak kena buat curve kat sini. Curve ni pun awak dah belajar. Kalau maths awak 1 over x tu graf dia salingan. Reciprocal ke apa nama dia? Reciprocal. Betul ke? Betul. Okay, so sambungkan dia. Sambung bentuk lengkung lah. So kalau yang ni nak naikkan sikit lagi pun boleh. Dan dia takkan sentuh x, takkan sentuh y axis. Yang ni awak tak perlu panjangkan lagi sebab kita punya scale tadi stop sampai pi. Okay, so ni namanya ialah y equal x, pi over x. Okay, so tadi dia nak kira koordinat ke nak number of solutions? Number of solution. Okay, so tugas awak tulis je lah. Number of solutions equal to, okay, berapa? 3. Wow, banyaknya. 3 Kat mana dia intersect? Berapa tak- kali dia? 1. Ah, Dia intersect. 1. Koordinat yang 3 tadi Number of solution dia dekat sini saja. Dia bercantum kat situ je. Bertemu. So 1. Number of solution 1. Okay, boleh yang tu? kalau minta koordinat tiga-tiga tu lah teacher Jangan koordinat tu, koordinat sini berapa? Tengok dia pergi ke mana. Okay. Koordinat intersection point dia. Bukan koordinat yang kita plot tu. Cikgu, Alright. Ya? kita nak tahu kalau dia tak kena nombor 4 tu bila kita buat curve tu. Macam time plot tu. Dia tak Kalau intersect nak dengan check, awak check kalau awak ganti tadi pi over 4. Gantikan pi over 4 ni untuk check. Awak gantikan pi over 4 dalam graf yang cos tu. 3 cos 2x plus 2. Adakah koordinat dia 4? Contohnya cikgu tukar pi over 4 ni sepatutnya berapa degree? 180 bagi 4. 45 kan? Okay, so cikgu type 3 cos 2 bracket 45 tambah 2. Takut salah type ni, dia jadi salah juga ni. Nampak tak nombornya sepatut 2 tu. Ataupun 3 cos 90. Kejap 3 cos 2x. Okay, dah dapat jawapan tambah 2. Sepatutnya jawapan kita 2. Okay. So sepatutnya y kita 2 tapi kat sini y kita 4. Sebab yang saya ingat ni memang ni betul lah 2 ni tadi Sebab tu kita galakkan kita ambil skala yang ni. Berapa unit cikgu cakap semalam? 1.5. 1.5. Kalau awak ambil dia nipis, kecil macam ni, nanti graf awak confirm tersentuh punya. So bila kita ambil lebar sikit dia memang takkan tersentuh. Sebab bila awak lebar awak punya lengkung ni pun boleh ambil space. Kalau terlampau kurus awak nak ambil ni. Okay, so membahayakan sikit lah. So better kita ambil x axis, so scale dia ambil 1.5.
Nak ambil 2 pun boleh tapi nanti terlampau lebar lah. Okay, so habis yang sampai situ dia ada question B. Ni last last. Question B dia kata awak kena kira untuk yang ni. Okay, graf yang sama Sekejap. Okay, so ini dia punya equation. X minus berapa ni? X minus 3 hilang kat dunia ni. X minus pi. Betul tak? Equation ni betul lah Cikgu Salin? Betul je. Okay, so apa tugas kita tadi? Mula-mula cari apa yang sama dengan equation yang asal. 3 cos 2x plus 2. Okay, so yang sama kalau ada highlighter awak highlight lah yang ni. Yang ni sahaja. Okay, sama juga case tadi. Kita pindahkan dulu. So 3 cos 2x equal 8x minus pi over x. Okay, so macam mana sini macam tak nampak sumber nak pluskan dengan 2 tu. Yang ada sini 8, sini pi over x. Macam mana awak nak dapatkan plus 2? Kalau tadi pindahkan negatif jadi positif tu. Untuk kes ni nak Tak ada factorize Yang je. dia. awak 2 plus times 4. 2 both side. Supaya kita tak guna sifir bahagi 4 tadi tu. Kalau bahagi 4 boleh juga kan? Tapi bahaya bahagi 4 nanti sebelah cos ni ada per 4 pula. Awak nak dapatkan 2 awak pun bahagi 4 sini. Nanti sini ada bahagi 4. So dia dah mengganggu equation kita. So kita just follow dia punya cerita. Kalau dia kata plus 2 awak plus 2 both sides. So apa maksud dia? Sebelah sini ada 3 cos 2x. Awak plus 2. Kita yang tambahkan dia. Kita memang boleh tambah dalam maths macam ni. Tapi dengan syarat serentak. Kena adil. Kiri tambah, kanan pun kena tambah. Macam awak kahwin banyak lah. Kalau sebelah kiri ni, isteri pertama dapat banyak tu, isteri kedua kenalah bagi juga. Macam tu, sama Adil. Jangan awak plus kiri ke sebelah kanan tak plus tu. Sebab ni kalau awak tambah 2,000 pun boleh. Betul? Kalau kita tambah 2,000, akhirnya kalau 2,000 ni pindah, Tak efek. tak efek kan? Tak, sebab Maksud dia akan kosong. stay jadi zero kan? Maksudnya kita yang so kita boleh tambah dia sesuka hati. Kalau soalan tadi kata minus 4, awak minus 4 both sides. Tujuan kita baik nak jadikan dia y. Okay, dah jadi y lah. Okay, untuk kes ni 8 dah tambah dengan 2 dah jadi 10. Cikgu, Ya. saya nak tanya yang 3 pi cos 2x tu kan, cikgu nak hilangkan pi dia. Tapi kenapa cikgu bahagi dengan Ya x? Allah. Patutlah jawapan dia lain macam. Dia nampak 10 ni. Okay, good. Okay, ni tadi salah ni bukan bagi x. Pi dengan x pun dah mengigau bagi ni Lebih kurang je. Sepatut bagi apa? Pi kan? Salah sikit lah ni. Okay, dia salah bahagian pi tu. Okay, so patutnya x over pi. Pi over pi. Okay, macam tu. Sebab cikgu tengok 10 tu macam lain sikit. Tambah satu. Okay, so 8x per pi masih sama 8x per pi. Yang ni jadi 1 Betul tak? Betul. Okay, so dia akan berakhir dengan 8x per pi plus 3. Macam ada kesalahan apa pula kat sini? Tengok tambah 1. Tambah Patut satu. tolak 1. Tolak 1 kan? Cik. Okay. So sepatutnya kat sini akan jadi Minus 1. plus 1 2 tolak 1. Kat atas. Kat atas. So boleh buat Nah. boleh buat jadual lebih ringkas lah.
Kalau kat atas biasa kita boleh ambil kosong. Lepas tu tadi ada scale pi. Kita cuba dulu kosong dengan pi. Tengok adakah sesuai number dia. Contoh kosong dapat berapa? Boleh congak je kalau kosong. Kosong kita boleh dapat kosong. 1 kan? Oh tak, saya tipu. Betul. 1. 1 teacher. Okey dapat 1. Tapi kalau awak ganti pi dapat berapa? 9. Okey 9 ni bahayalah sebab 9 ni tak ada dalam scale awak. Scale awak tadi sampai 5 je. Kalau nak 9 nanti awak kena tambah lagi scale. So kita nak elakkan. Kita tak ambil lah yang ni. 9 pi ni kita tak nak. Kita kena tukar nombor lain. Contoh awak ambil yang kecil sikit. Pi over 4. Sebab awak nampak nombor dia besar tadi 9. So kalau pi over 4 awak mungkin pi over 4 over pi. So berapa? Dapat 2 teacher. Okey dapat tu kan. Cara kira dia pi ni boleh mati 8 darab 1/4 ni mati jadi 2. Oh bukan 2, 3 lah kan. Tambah 1 ni. Ada tambah 1 kan? Ada. Ada plus 1 so jadi 3. So plus 1. 2 plus 1. Okay awak boleh kira proper lah. 8 pi over 4 over pi plus 1. So ni cancel jadi 2. Pi pun boleh cancel. So 2 plus 1 equal 3. Okay so 3 So dia punya koordinat dia 0, 1. Pi over 4 dengan 3. 0 dengan 1 kat sini. Okay pi over 4 dengan 3 tadi kat sini atas. Ni tak tahulah sepatutnya sentuh ke tak ni. Okay sentuh. Okay ambil pembaris. Garis dia pendek je tapi awak kena panjangkan sikit lah. Panjangkan sampai habis. Kalau boleh habis skala awak lah. Skala awak sampai situ. Tapi kalau awak tengok skala paksi Y tu dah terlepas. Untuk kes ni kita bolehlah padam sebab skala paksi Y dah melebihi graf pula. Okay stop. Lagipun kalau awak buat panjang pun dia still tak intersect dah. Okay so kat sini ada dia kata nak number of solution tadi kan. Kejap Okay number of solution berapa? 1. 1 sahaja, tak payah baca koordinat. So ingat graf ni biasanya makan dalam 7 markah juga So number of solution equal 1. Okay graf ni markah dekat graf sahaja dah 4. Kalau graf course yang ada shifted ni 4. Awak lukis satu straight line. Sekejap. Okay, yang ini saja markahnya dah 4 marks. Satu straight line yang betul dapat 1 marks. Lepas tu dapat pula yang dia punya equation yang betul ni awak boleh dapat 1 marks. Dan last awak bagi tahu dengan betul number of solution equal 1. Kalau tak buat ayat ni tak boleh dapat marks. Contoh awak tulis 1. Siapa nak tahu 1 ni awak terconteng ke apa ke Mesti tulis number of solutions equal 1. Kalau salah grammar ke, salah macam ni, ni tak solution satu, tak ada S, tak apa Okay, so dapat 7 marks biasanya kat sini. Okay, tu je dulu untuk hari ni. So awak ada lagi 10 minit kan? Cikgu akan bagi satu soalan dekat Telegram. Dan tugas awak ambil masa sikit lah kalau kata 10 minit tu tak boleh selesai. Tapi jangan lewat sangat lah sampai pukul 3 ke pukul 4 ke. Hantar kepada cikgu jawapan dia dalam kertas kajang. Okey. Contoh dia. Kejap contoh. Macam ni. Hantar macam ni. So cikgu akan tanda. Cikgu akan tanda hantar ke Telegram lah. Nak masuk dalam grup boleh. Tapi takut kawan tiru, hantarlah personal. Hantar secara personal. Okey, tu je untuk hari ni. Ada soalan tak? Tak ada teacher. Okey. So dengan awak belajar yang lukis graf tu patutnya untuk bahagian lakaran dan lukisan graf dah habis. Cuma nanti kena tengoklah ada banyak bentuk soalan tu je. Okey, kalau tak ada kita boleh stop dulu. Okey, Assalamualaikum. Okey, thank you teacher. Cikgu. Okey. Okay, teacher.